Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okay, so video hari ini saya nak buat sedikit technical analysis lah, okay, on Bitcoin dan juga Ethereum, dan juga kita nak tengok pergerakan pasaran saham. Okay, so kita terus kepada chart. Alright, so okay, Bitcoin. So since malam saya dah buat sedikit technical analysis, so hari ni saya nak buat on a shorter time frame lah. Okay, sebab sekarang ni kita dalam keadaan bear market, okay, dan ramai yang mungkin rasa macam oh tak boleh buat duit apa melalui trading dan sebagainya. Okay, dia actually boleh, tapi you need to do scalping. Dia boleh buat scalping lah. Ini untuk spot trading, okay. Tapi ada juga yang akan main futures dan sebagainya. So itu terpulang lah kepada masing-masing. Tapi even kalau you tuan-tuan puan main melalui spot pun boleh juga, tetapi dia punya modal dia kena besar lah, okay. Sebab kadang-kadang dekat spot ni you can kalau kita buat macam intraday trading, boleh expect dalam 1-3% lah, okay. Kalau market macam going sideways macam tu, boleh expect 1-3%. Tetapi of course modal dia kalau letak RM100, then tak cukup lah kalau nak buat scalping. Sebab kalau dia dapat 1% pun dia adalah RM1. So modal dia kena besar sedikit, okay. So untuk Bitcoin, kalau kita tengok on the chart, ini saya tunjuk on a 4 hour chart. Ini adalah market structure since Bitcoin drop. Since Bitcoin drop hari tu, minggu lepas. So ini adalah market structure dia. So support level dia, dia memang going downwards. So setiap kali dia pergi bawah, dia akan jumpa satu support level lah. So kita boleh draw satu support level ni. Dan yang terbaru, support level yang terbaru adalah 1000 pula 17,800, sekitar 18 ke sekitar 17 berapa ni, 17,500 ke 17,800 lah. Okay, so kawasan ni adalah support level untuk Bitcoin untuk masa kini, okay. Dan kalau kita tengok satu pattern yang saya nampak seakan-akan bullish, bullish. So ini boleh kata bullish on a short term lah, okay. Dia membentuk pattern ni, inverse head and shoulders, inverse head and shoulders. Tetapi dia perlu break resistance yang dekat sini. Atas dia ada form a resistance. Resistance sekarang ni adalah sekitar 21,300. Kalau dia break resistance ni, the next resistance dia adalah kawasan ni. Kawasan ni which is around 22,700. Okay, so ini pergerakan untuk Bitcoin buat masa sekarang ni. Okay, buat masa sekarang ni, ini adalah pergerakan Bitcoin. So ini adalah structure dia. Most likely dia boleh break ke atas ataupun dia boleh turun ke bawah lagi. Dia boleh drop ke bawah lagi. Okay, sebab dia still ada support level dekat 18,000, dia boleh jatuh. Okay, sebab apa saya kata ada possibility untuk dia jatuh, walaupun on a 4 hour chart dia nampak agak bullish. Tapi tuan-tuan dan puan, kita buka on 1 hour chart. Okay, ni on 1 hour chart nampak tidak begitu menarik, sebab ini adalah pattern bearish. Ini adalah head and shoulders. Head and shoulders ni adalah pattern yang bearish, okay. So dia nampak macam nak naik sikit, tapi dia punya momentum tu sangat-sangat rendah, okay. So most likely dia akan turun ke bawah lah. Most likely dia akan turun ke bawah kalau saya tengok on 1 hour chart, okay. Sebab kalau dia turun bawah pun, ni ada banyak kawasan yang dia nak fill ni, okay. So do expect pergerakan Bitcoin untuk jatuh sedikit lah, okay. Sebab saya tak rasa dia akan break resistance yang ni, okay. Melainkan ada something very very bullish, ataupun bila malam ini pasaran saham mula naik, kalau Bitcoin nak catch up, dia boleh naik, okay. So kalau kita tengok yang bawah ni, ini ada yang akan guna RSI, tapi saya suka gunakan stochastic lah, okay. So ini adalah stochastic yang modified sikit, di mana kalau dekat belah atas merah ni maksudnya boleh jual, belah bawah hijau ni maksudnya boleh beli. So senang. Kadang-kadang kita boleh tengok stochastic jugalah, okay. So kalau tengok on hourly chart ni,
Dekat kawasan ni dia suruh belilah. Dia suruh beli menandakan dia akan naik. Menandakan dia akan naik. Tetapi saya tengok agak susah untuk dia nak naik. Okay, but still dia ada still room untuk dia naik ke atas. Okay, so boleh jadi dia naik, tetapi dia perlu break resistance ni 21,400 ataupun dia kena break resistance yang ni 21,700. Okay, and then kita tengok dia betul-betul boleh naik lagi ke ataupun dia akan drop balik. Okay, so kalau tengok on the stochastic ni, ataupun mungkin ada yang akan guna RSI, nampaknya ada ruang lagi untuk dia naik ke atas. Ada ruang lagi. Okey, tapi boleh jadi juga tiba-tiba dia buat U-turn ke bawah. Okey, so in terms of kenaikan ataupun resistance ni, tuan-tuan puan-puan kena take note harga dia sekitar 21,000 21,500 ataupun 21,000 atau berapa ni, 21,400 macam tu. Okay, so most likely dia boleh break ataupun dia boleh jatuh balik ke bawah. Okay, so ini on the Bitcoin lah, on a very short term short term analysis. Kita tengok Ethereum pun structure dia lebih kurang sama, sebab basically semua kripto akan ikut Bitcoin lah, especially Ethereum lagilah akan ikut Bitcoin. So kalau tengok Ethereum pun sama juga. Ini adalah dia punya structure, and of course dekat sini pun kita boleh tengok seolah-olah dia membentuk pattern head and shoulder lah, tetapi tidak ketara seperti Bitcoin. Macam Bitcoin punya ni nampak ketara sikit. Mana dia? Okay, dia tengah loading pula. Okay, so kalau tadi kita tengok video yang Bitcoin, dia nampak ketara, ini kurang sikit. Okay, tapi kalau kita buka tapi kalau kita tengok dekat sini, resistance level untuk Ethereum adalah sekitar 1240 dan next adalah 1168 ataupun 1150 lah. Okay, so make sure kita kena pastikan mampukah Ethereum break 1150. Kalau tak mampu, dia akan touch and then dia boleh jatuh ke bawah. Okay, so kalau kita nak tengok dia punya support level adalah sekitar 900. Okay, 900 USD. Okay, so ini adalah range yang mana Ethereum akan main-main lah. Okay, so itu adalah dia punya range. Okay, so saya rasakan kemungkinan besar, okay, Bitcoin ataupun Ethereum buat masa ni dia akan bergerak ke sideways. Dia banyak akan bergerak ke sideways sebab nak break the current price level ni ke bawah ni, dia memerlukan volume yang tinggi. Maksudnya banyak Bitcoin atau Ethereum perlu dimasukkan ke dalam exchange. Kalau follow grup Telegram saya, semalam ada kita bincang bahawa sejak sehari dua yang lepas, ada whales, group of whales dah depositkan 50,000 ketul Bitcoin ke dalam exchange. So kita nak tengok macam mana benda tu akan memberikan impact. Okay, so kadang-kadang tuan-tuan puan-puan mungkin rasa kenapa bila Bitcoin ataupun Ethereum yang banyak dimasukkan ke dalam exchange, dia tak terus drop. Okay, kita kena faham another place untuk whale main dia punya manipulation adalah futures market. Sebab apa? Bila demand sangat rendah untuk kripto, jadi mereka boleh bermain-main di futures market, nak jadikan tiba-tiba naik ataupun tiba-tiba turun. Dan kalau kita tengok dekat futures market ni, volume dia tak banyak. Macam ni kita nak tahu volume dia, selalunya orang akan tengok open interest lah. Okay, yang tu next video nanti saya akan tunjukkan. Okay, so buat masa sekarang volume untuk open interest tu tidak terlalu banyak, dan kita boleh tengok dekat the Kingfisher. Okay, so siapa yang tak ada Kingfisher ni, okay, Kingfisher ni dia kena bayar, tapi kita boleh dapat dengan free juga. So dekat atas ni, kalau macam saya ada lebih daripada 30 kredit, so saya tak perlu spin. So kalau tuan-tuan puan-puan baru daftar, nanti just spin benda ni dan dapat kredit, and then boleh buka liquidation map. Okay, so ini adalah liquidation map untuk hari ini. Okay, liquidation map untuk hari ini. Okay, so kalau kita tengok semalam liquidation dia tinggi dekat belah ni. Okay, kejap saya buka semalam punya map. Okay, ada tak 23, 22 semalam lah. Okay,
Okay, so kalau tengok semalam punya, alamak, dia tengah loading, ambil masa yang lama. Okay, tak apa. Kita tengok USD punya chart pula. Okay, just selingan. Okay, so kalau kita tengok USD punya currency index ni, dia menjadi semakin kuat. Dia menjadi semakin kuat dan saya tak nampak lagi the next resistance. Okay, so memang sekarang ni kita nampak 105 ni adalah the next resistance. So sekarang ni dia drop sikit, kemungkinan dia boleh naik atas lagi. So selagi mana saya tak nampak dia punya resistance yang kuat dekat atas tu, selagi tu susah. Susah sebab apa? Sebab selagi benda ni semakin kuat, do expect market crypto ke market saham dia akan jadi dalam keadaan bearish. Okay, so this particular thing kena drop. USD currency index ni kena drop untuk memberikan kekuatan kepada aset kelas yang lain termasuk crypto. Okay, dah buka. So kalau tuan-tuan dan puan tengok video semalam ni, ini based on chart semalam liquidation map semalam, kita nampak 26,000 ni sangat-sangat possible kan, sangat tinggi. Maksudnya ramai yang akan liquidate di price 26,000 ni. Tapi bila buka hari ni lain pula. Seolah-olah 26,000 tu dah jadi kecil. Okay, so the reason nampak ni tiba-tiba dah jadi kecil. Dia ada dua possibility. Okay, satu, price tu dah pergi ke 26,000 dan dia akan liquidate orang-orang yang short Bitcoin. Maksudnya dia short Bitcoin. Kalau Bitcoin bergerak ke bawah, dia akan profit. Kalau Bitcoin bergerak ke atas, dia akan zero. Dia akan hilang semua duit dia. Itu satu possibility. Tetapi kita tahu bahawa Bitcoin tidak bergerak ke 26,000. Jadi apa jadi? Kenapa tiba-tiba drop? Berkemungkinan besar sesiapa yang short Bitcoin waktu tu, mungkin ramai-ramai yang tengah short tu, ataupun satu whale yang besar tengah short. Ini saya rasa whale yang besar. Okay, sebab apa? Sebab semalam volume tak banyak tapi spike dia tinggi. So ini kemungkinan whale yang besar. Dia mungkin short tetapi dia dah close dia punya position. Okay, so maybe dia adalah maklumat yang kita tak tahu. Dia dah close dia punya contract. So bila dah close contract tu, so benda tu pun dah tak ada. Okay, so that's why kita tak nampak spike yang tinggi. Tetapi tuan-tuan dan puan, kalau tengok dari sudut volume untuk liquidation ni, nampaknya sangat-sangat tinggi ke arah berapa ni? Ke arah sampai 16,000. Okay, sampai 16,000. So ini bermaksud ramai yang sedang long Bitcoin. Maksudnya diorang rasa Bitcoin boleh naik lagi lah. Diorang rasa Bitcoin boleh naik lagi, so mereka buka long position. Okay, so bila buka long position, bila harga dia bergerak ke bawah, contohlah diorang dia buka long position, and then dia set lah take profit dia kan. Tapi dia ada set take profit, stop loss. Tapi dia ada dia punya liquidation punya point, di mana kalau Bitcoin bergerak ke 16,000, dia akan hilang duit dia semua. Okay, so based on volume dekat sini, kita boleh simpulkan bahawa ramai yang sedang long Bitcoin. Maksudnya dia rasa Bitcoin akan naik ke atas. Okay, dan ada juga yang still short Bitcoin. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok satu lagi spike dekat 21,000 ni. Dekat 21,000 ni. So maybe yang short Bitcoin ni adalah on the short term. Dia short on the short term. So that's why beza harga sekarang dengan yang liquidation 21,000 price ni sangat-sangat dekat. Okay, so in a short term, probably ramai yang sedang short Bitcoin. Ramai rasa Bitcoin tengah jatuh, so mereka tengah short Bitcoin. Okay, so kalau tiba-tiba Bitcoin naik ke atas, mereka akan hilang duit lah. Okay, so ini yang kita dapat tengok dekat liquidation map untuk hari ini. Okay, so dan yang terakhir, saya just nak share sedikit apa yang kita boleh tengok dekat market ni S&P 500. Okay, S&P 500. So kalau kita tengok dekat S&P 500 tuan-tuan dan puan, so last kali saya ada pernah share dulu satu video, selagi price S&P 500 ni volatile, Bitcoin akan terus jatuh ke bawah. Okay, dan S&P 500 ni kita tak nampak satu support level yang steady. Okay, sebab at least Bitcoin pun dekat 30,000, dia duduk lama sebelum dia drop ke 20,000, dan kemungkinan besar dia akan stay lama jugalah dekat 20,000 kan, sebelum dia drop ke ataupun naik. Okay, tetapi untuk S&P
S&P 500 ni kita tak nampak dia bergerak sideways. Apa yang kita nampak sekarang ni on a larger time frame, dia memang bergerak ke bawah. Okay, dia memang sekarang ni bergerak ke bawah. Dan kalau kita tengok since hari ini, dia mula menunjukkan something bullish, nak kata bullish tak lah, mula nampak some bias mula masuk pada harga ni lah. So kita nak tengok kalau dia naik, sebab ni signal pun dah tunjuk dah dekat stochastic pun dah kata ini buyer dah mula masuk. Buyer dah mula masuk, ibaratnya dia bagi signal untuk belilah kan. Okay, so kalaulah dia start naik kan, kalau dia start naik dan dia masuk balik dalam range ni, then kemungkinan besar Bitcoin akan ikut. Okay, kemungkinan besar Bitcoin akan ikut, unless kalau ada something major lah, tiba-tiba Solana down ke kan, sebab sekarang ni ada liquidation war, dia kena something big happen, ataupun Celsius totally bankrupt dan sebagainya. Kalau ada satu insiden yang besar dalam market cryptocurrency, then walaupun S&P 500 naik, kemungkinan besar Bitcoin takkan naik lah. Okay, sebab ada liquidation war dan sebagainya. Tetapi kalau tak ada apa-apa yang berlaku kepada market kripto, macam sekarang lah kan, memang ada banyak ura-ura, BlockFi lah, Voyager lah, banyak company yang tengah struggle. Okay, tetapi kalau tak ada apa-apa isu yang besar, dan kalau S&P 500 naik, kemungkinan besar Bitcoin akan naik dan Ethereum juga akan naik lah. Okay, tetapi kita kena tengok juga adakah dia just akan naik sampai sini, sampai ke 4,000 lebih, ataupun dia mungkin tak akan naik lagi, dia boleh turun balik. Okay, sebab tu bagi saya, kalau nak tahu Bitcoin bottom buat masa sekarang ni, kita kena tengok bila bottom untuk S&P 500. Kalau kita tahu bila dia punya bottom, and then kalau dia masuk balik zone ni, then kemungkinan besar Bitcoin boleh naik ke 30,000 dan sebagainya. Okay, so untuk S&P 500 ni, dia kena masuk dia kena masuk zone ni ataupun lebih daripada 4,000 lah, dan kemungkinan besar kita boleh tengok Bitcoin bergerak ke atas. Okay, so hopefully reversal yang S&P 500 buat ni memang terus masuk ke sini lah. Hopefully dia tak jadikan 4,000 ni sebagai resistance. Sebab apa? Resistance sekarang untuk S&P 500 adalah 4,000. Kalau dia break 4,000, dia masuk dalam zone ni, dan kita boleh menarik nafas lega, sebab kemungkinan besar Bitcoin akan ikut juga. Okay, so itu saja sedikit sebanyak perkongsian on technical analysis untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. So siapa-siapa yang belum subscribe lagi channel ni, sila subscribe, sebab banyak info-info menarik yang saya akan bagi on regarding cryptocurrency, isu-isu semasa ataupun tips-tips. Dan kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum, salam kripto.